Persoalannya, adakah 2 hari terakhir ini bakal menjadi penentu mutlak kemenangan? Atau masih ada kejutan besar yang rakyat lama belum nampak? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu menjadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suasana politik di Kinabatangan kini memasuki fasa paling kritikal apabila calon Barisan Nasional bagi PRK Dun Lamag, Muhammad Ismail Ayub, mengumumkan strategi pejutan akhir dengan melipat gandakan gerak kerja kempen hanya berbaki 2 hari sebelum hari pengundian. Dalam dunia pilihan raya, fasa ini sering dianggap sebagai zon penentu yang mampu mengubah kecenderungan pengundi saat akhir. Saudara-saudara yang dihormati, Muhammad Ismail yang lebih dikenali sebagai Miha menegaskan bahwa walaupun momentum kempen berada pada tahap terbaik, jentera BN tidak boleh lega. Pendekatan ini memperlihatkan kesedaran politik bahawa keyakinan awal tanpa pengukuhan di peringkat akar umbi boleh membawa risiko. Dan khususnya di kawasan campuran luar bandar seperti Lamag yang dipengaruhi sentimen tempatan dan hubungan peribadi calon. Hadirin yang budiman, langkah melengkapkan lawatan ke semua pusat daerah mengundi PDM dan merancang pusingan kedua adalah isyarat jelas bahawa BN memberi tumpuan kepada strategi sentuhan berganda. Dalam konteks PRK, pengundi sering menilai keikhlasan calon melalui kekerapan kehadiran dan konsistensi mesej. Lawatan kali kedua ini bukan sekadar simbolik, tetapi ruang untuk mengukuhkan kepercayaan serta menjawab isu yang mungkin timbul selepas lawatan pertama. Rakan-rakan penonton, keyakinan BN turut disandarkan kepada maklum balas positif yang diperoleh sepanjang tinjauan dan lawatan. Namun, dari sudut analisis neutral, maklum balas kempen lazimnya bersifat subjektif dan tidak semestinya mencerminkan keputusan sebenar di peti undi. Disinilah peranan pengundian awal menjadi indikator penting untuk menilai tahap mobilisasi jentera dan disiplin penyokong. Saudara-saudari sekalian, kehadiran Muhammad Ismail meninjau proses pengundian awal di Teratak Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan melibatkan 196 anggota polis dengan majoriti mengundi secara fizikal membawa 2 implikasi besar. Yang pertama, yang menunjukkan perhatian calon terhadap proses demokrasi dan keselamatan. Kedua, yang memberi gambaran awal tentang kelancaran operasi PRK yang sering menjadi faktor kepercayaan awam terhadap Suruhanjaya pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam skala lebih besar, PRK Parlimen Kinabatangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, BN, Datuk Sadih Abdul Rahman, Warisan, dan Goldam Hamid Bebas. Pertembungan ini berpotensi mempengaruhi psikologi pengundi Dun Lamag sama ada melalui kesan ekor kot, parlimen atau sentimen protes terhadap calon tertentu. Saudara-saudari yang dihormati, di Dun Lamag pula pertandingan 1-1 antara Muhammad Ismail dan Mazliwati Abdul Malik Warisan menjadikan persaingan lebih tumpat dan fokus. Dalam pertandingan sebegini, faktor calon, kepribadian, rekod perkhidmatan, dan keupayaan menyantuni pengundi sering mengatasi faktor jenama parti semata-mata. Hadirin yang budiman, kematian penyandang Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pada Desember lalu menambah dimensi emosi dalam PRK ini. Sentimen simpati dan kesinambungan legasi boleh memihak kepada BN, namun pada masa yang sama, pengundi juga mungkin melihat PRK sebagai peluang menilai semula hala tuju politik setempat. Rakan-rakan penonton, 2 hari terakhir kempen lazimnya menyaksikan peningkatan aktiviti dari semua pihak. Ceramah kecil, ziarah rumah ke rumah, dan mobilisasi hari mengundi. Bagi BN, cabaran utamanya ialah
memastikan momentum diterjemahkan kepada kehadiran pengundi pada hari pengundian. Bagi warisan, ruang masih terbuka untuk memanfaatkan isu tempatan dan undi senyap yang sering muncul pada saat akhir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu aspek penting yang wajar diperhatikan dalam 2 hari terakhir ini ialah keberkesanan penyelarasan jentera di peringkat akar umbi. Pecutan kempen bukan sekadar soal bilangan program, tetapi sejauh mana mesej dapat disampaikan secara konsisten kepada pengundi. Dalam PRK, kesilapan kecil seperti maklumat bercanggah atau kegagalan mobilisasi pada hari mengundi boleh memberi kesan besar terhadap keputusan akhir. Saudara-saudara yang dihormati, faktor cuaca, logistik, dan jarak geografi di kawasan Kinabatangan juga tidak boleh dipandang ringan. Kawasan luas dengan penempatan berselerak menuntut perancangan rapi, terutamanya bagi memastikan pengundi luar bandar dan pedalaman dapat keluar mengundi. Dalam situasi ini, kecekapan jentera menjadi ukuran sebenar kekuatan kempen, lebih-lebih lagi pada saat akhir. Hadirin yang budiman, di sebalik keyakinan yang dizahirkan oleh mana-mana calon, realitinya sebahagian pengundi cenderung membuat keputusan pada saat-saat terakhir. Fenomena undi senyap sering muncul dalam PRK, di mana kecenderungan sebenar pengundi hanya diterjemahkan di peti undi. Ini menjadikan semua dakwaan momentum perlu dinilai dengan berhati-hati sehingga keputusan rasmi diumumkan. Rekan-rekan penonton, peranan media sosial dan komunikasi digital juga semakin menonjol dalam fasa akhir kempen. Walaupun ceramah fizikal dan ziarah bersemuka masih dominan di Lamag, naratif di platform digital berpotensi mempengaruhi persepsi pengundi muda dan pengundi atas pagar. Penyebaran maklumat tidak tepat atau sentimen emosi boleh mencetuskan perubahan sikap dalam tempoh yang singkat. Saudara-saudara sekalian, dalam pertandingan 1-1 di Dun Lamag, setiap undi menjadi amat bernilai. Perbezaan kecil dalam kadar keluar mengundi boleh menentukan kemenangan atau kekalahan. Justru, tumpuan sebenar pada hari-hari terakhir ini bukan sekadar meyakinkan pengundi baru, tetapi memastikan penyokong sedia ada benar-benar hadir menunaikan tanggungjawab mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya PRK ini bukan sekadar soal siapa lebih yakin atau siapa lebih lantang berkempen, tetapi sejauh mana calon dan parti dapat meyakinkan rakyat bahwa suara mereka akan diwakili dengan berkesan selepas pilihan raya. 2 hari terakhir inilah yang akan menjadi kemuncak kepada keseluruhan proses demokrasi, dan keputusan muktamad tetap akan ditentukan oleh kehendak rakyat di peti undi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pandangan Anda? Adakah strategi pecutan akhir ini benar-benar mencerminkan keyakinan sebenar atau sekadar permainan psikologi kempen? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Dan jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana sentiasa bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.